perjuangan kita tak sama. Kau cerita sejarah, kita buat sejarah. Champione, champione, ole, ole, ole. Alright guys, Harimau Malaya fans, apa khabar semua? Assalamualaikum. Hari ni hari yang istimewa sebab kita bersama dengan Manchester City Supporters Club Malaysia. Yes, tahniah kerana baru menjuarai EPL tak season 2001-2002. Oh, 2001-2002, 2021, 2022, 2022, 2023 insya-Allah. 2022, 2023 insya-Allah. So, kita bersama dengan Carl selaku Vice President. Sihat? Ya, alhamdulillah. Terima Wow, kasih. tak habis senyum lagi tu, berseri-seri lagi. Dia punya happy. Sebab last time kalau you all follow Harimau Malaya, kita ada buat vlog. Kita join dia orang viewing party masa last match tu. First half dah kena, second half 2-0. Lepas tu semua dah risau dah kan. Tapi last minute bila masuk gunduan tu 3-2 terus. Memang gila havoc. Okay, secara ringkas cerita balik pengalaman game tu. Perasaan masa tu. Masa tu kita orang memang rasa macam wah, ini Buki punya kerja ke kan. Kita macam takkan nak bagi juga Liverpool apa kan. Kita macam tak mungkin kan. Lepas tu yalah, siapa kita ada interview tu, saya cakap kena keluarkan juga Fernandinho tu, masukkan Zinchenko, tukar chair balik, Cancelo main kanan, Zinchenko ada Stone, kita boleh letak CB. Bukan tak ada Stone kan. Dia buat juga. Dia macam dengar apa yang kita cakap. Tapi prediction saya 3-2, tadi 3-1. 3-2 dia kan 3-1 3-2. Tapi memang game tu memang tough lah. Dalam masa 6 minit tu 3 gol, siapa boleh jangka kan. Ya, betul. Tapi bukan impossible lah untuk City buat benda-benda sini. Betul. Dah banyak kali kan. Dari zaman Mancini lagi memang 75 minit ke atas tu memang kita rasa memang ada gol. Memang ada gol daripada dulu lagi. Cumanya bila whistle penamat ditiupkan masa tu, ingat lagi semua melompat, siap ada yang sliding, ada yang menangis pun ada. Betul-betul jiwa. Okay, so kita nak tanya dulu tentang Manchester City Supporters Club Malaysia. Ditubuhkan bila dekat Malaysia ni maksudnya? Saya pun baru lagi dalam fan ni lah kan. Orang kata dalam Facebook kenal dengan budak-budak ahli-ahli semua, dengan presiden lama pun kita orang kenal. Saya rasa diorang nak tubuh dalam 2006-2007. Belum rasmi lah. Lepas tu sebelum daripada yang Aguero score tu pun memang dah ada dalam grup tu. So kita bukanlah orang kata BBNU lah kan. Sebelum Aguero menangkan kita untuk yang selama 40 berapa tahun tu yang kita tak pernah menang tu. So itulah orang kata baru kita rasmi. Sebelum tu lah dalam 2010-2011 lah kita daftar dengan RS sehingga kini lah. So dia actually ada kumpul-kumpulnya tu, perancangan tu dah ada lama lah. Dah lepak-lepak tu lama lah. Cuma nak daftar official tu kemudian sikit kan. So kalau ikut sekarang ni dalam berapa orang ahli yang dah ada? Ahli yang ada dalam grup kita orang dalam 5,000 lebih lah. Wow, 5,000 lebih. 5,000 berdaftar. Yang berdaftar dalam 300 lebih macam tu lah. Tu pun kita just dalam grup, belum lagi nak promosi, open membership kita proper lah. Kebanyakan fans club pun dia macam tu. Untuk permulaan dia macam jaga, dia nak pastikan dia filter dulu yang betul-betul hardcore baru dia terima dulu kan. Eksklusif lah. Eksklusif. Ya, itu ayat yang betul. Alright. So setakat ni event-event yang ataupun program-program aktiviti yang pernah dijalankan oleh klub macam mana? So far kita orang ada buat macam setiap tahun gathering futsal. Kita panggil semua negeri. Semua negeri, yes. Kita panggil semua negeri untuk kita berkumpul gathering untuk main futsal. So kita akan kumpul lah. Malam kita tengok bola, siang kita main futsal. Macam tu ramai-ramai. Macam viewing party yang macam last game tu selalu buat juga. Memang selalu buat jugalah kita. Oh, maksudnya ramai ahli yang Lembah Kelang tak? Ramai lagi Lembah Kelang. Ada yang daripada jauh datang. Sanggup. Macam, sebab hari tu kan ada salah seorang tu, dia naik motor dari Sungai Petani. Yes. Semata-mata nak tengok final match tu. Nasib baik berbaloi. Betul. Nasib baik berbaloi. Kalau tak nak patah balik. Saya ada tanya dia dekat dalam WhatsApp group kan. Saya tanya, dah sampai ke? Dia kata pukul 7 pagi sampai terus masuk kerja. Saya cakap, "Ui, malam tu dia balik terus habis game." Saya cakap memang betul-betul dia. Kita memang brotherhood lah kan. Kalau dia tengok ni, kita nak bagi tahu, kita nak panggil dia juga untuk podcast kita memang cari fans-fans sejati macam ni. Betul. Senang dapat ni. Betul. Kita pergi Kedah pun boleh, tak ada hal. Okay, Yus, bila cakap asal Manchester City ni, apa yang selalu terbayang kat kau?
Dia sinonim dengan apa? Manchester is blue. Wah. Macam sambil cakap macam bergenang air mata. Manchester is blue lah. Sebab kalau sebut Manchester dia, kalau dari dulu 90-an dan 80-an lah, 90-an lah terutama dia, Manchester ni ada satu je, Manchester is red, Manchester United. Tapi bila sejak 2000 ke atas tu, dia dah start Manchester dah ada dua lah. Orang dah kenal kan, dari Malaysia ni dah ada kenal lah. Jadi rivalry antara dua Manchester ni sangat sinonim lah daripada dulu kan. Daripada dulu. Dia Manchester derby ni memang dah besar lah. Jadi kalau sebut pasal Manchester City ni dah, kita dah tahu lah, memang satu kita akan nampak Guardiola, dua kita akan nampak permainan yang cantik. Dan tiga kita tahu memang semua orang boleh skor. Itu kata-kata daripada bukan peminat City ni. Yes. So kita nak tahu je daripada peminat City sendiri, kalau orang tanya apa bestnya sokong City ni, apa you jawab? Kalau saya rasa sokong City ni kita rasa dapat macam satu benda yang baru lah. So dulu diorang, kita nampak sejarah diorang memang naik. Sekarang kita nampak depan mata kita. Dulu kita kecil-kecil tengok MU menang. Kita sekarang ni orang kata kita punya perjuangan tak sama. Perjuangan diorang cerita sejarah. Perjuangan kita buktikan sejarah. Kita create sejarah sekarang. Kita cipta sejarah. Ya, sejarah. Sebab betul. Pep pun dah dalam 5 season ni 4 kali dapat kan. Yes, betul. Power. Memang So susah. far sebelum masa Mancini menang, Pellegrini pun pernah menang. So orang kata selama bertukar coach ada menang jugalah orang kata. Dia mula-mula bila berlaku Revolution tu, dia daripada Mark Hughes kan. Mark Lepas tu Hughes, pergi Pellegrini. yes. Tapi kalau boleh katakan turning point yang memang orang mula memandang Manchester City ialah detik Aguero tu lah. Yes, betul. Aguero, Balotelli. So ceritakan masa tu suasana, mungkin ada pertambahan orang yang bertanya pasal Manchester City. Apa yang dapat dirasakan masa tu sebagai fan Manchester City? Masa tu memang kalau personally memang time tu kita seorang je kan duduk. Astro kat rumah pun tak ada. Kan? Astro kat rumah pun tak ada. Memang dulu tu baca surat khabar ayah macam, "Ui, Manchester City sekarang ni asyik menang je kan." Tu kita je macam, "Ui, tengok permainan pun cantik apa kan." Pergi tengok Astro dekat kedai mamak kan, macam, "Ui, perlu ni kan." Nak hidupkan suasana. Nak hidupkan suasana kan. Sebab saya tengok bola waktu duduk dekat PJ memang tak sangat. Sebab kat situ pun tak ada kawan-kawan yang tengok bola. Bila saya pindah Subang, kawan-kawan saya yang dalam band saya tu band. So dalam band tu diorang semua tengok bola. I see. Saya pun macam shock juga lah, macam pengalaman Ada geng tengok lah, ada ada geng geng. tengok kat kedai mamak kan. Saya cakap, Man City ni game cantik. Balik rumah pun ayah pun cakap kan. So memang official lah cakap kawan-kawan, aku nak pergi uptown lah, pergi cari JC City kan. Oh ni, ini permulaan. Ini permulaan orang kata kan. Nak meminati City ni lah. Betul. Lepas tu pergi cari JC. So cari JC, game tu kita orang ada satu show lah dekat Cyber Jaya. Time tu MU kena 6-1. Tu yang memang kawan cakap kau ni memang dah beli JC kan. Time tu orang cakap, berbaloi jugalah orang cakap tengok City main gameplay macam ni kan. Sampailah sekarang. So sampailah satu masa tu Dashing, boleh sebut ke dalam ni? Boleh kan. Dia ada buat kontes kan. Masuk hari-hari macam orang kata beli barang, dapat menang rezeki pergi sana. Dashing bawa. Serius. Tahun? 2016. 2016 Oh. dengan Pergi kontes Etihad. Dashing, yes. Okey, cerita apa yang dapat buat kat sana? Dapat jumpa siapa? 9 hari pergi dekat sana. Semua support lah. Semua Tak ada bayar, tak ada keluar duit. Tak ada keluar Berapa duit. orang pergi? Time tu sepatutnya 11 orang. Okey. Pemenang. Lagi 2 tak silap ke? 2 tak lepas lah orang kata nak pergi sana sebab ada sangkut lah. PTN lah tu. PTN lah. Kan. So yang pergi 9 orang lah. Yang lain semua media 9 orang pergi kan. Kita 9 hari kat sana tengok game derby yang kalah tu. Yang Rashford score tu. Time tu pergi sama Pellegrini kan. Lepas tu habis-habis tu kita ada training 3 hari dekat ground dorang lah. Dapat main? Dapat training. Main dekat bola dalam dengan ground, dorang? dekat dalam kampus dorang. Ini Itu bukan yang semua orang dapat ni. betul, pengalaman tu memang saya rasa memang itu. Aku rasa betul. pengalaman macam ni, kalau aku bukan fan City pun, kalau dapat boleh jadi fan City tau. Sebab Betul, peluang betul, macam ni betul. yang keemasan kan. Betul. Okay, siapa star yang dapat jumpa tu? Masa tu saya jumpa Caballero. Caballero. Dah tak ada lagi dah kan. Tak ada. Fabendep pun dah tak ada lagi. Okay. KDB depan mata je. KDB depan mata. So time tu kita nak ambil gambar dengan dia kan.
dia cakap sorry, dia kata dia nak cepat sebab time tu dekat Belgium ada case bombing dekat airport tu. Dia kata ada meeting. So kita dapat jumpa dia depan mata je lah. Memang Nak ambil gambar lah. memang tak boleh sebab kat sana memang straight tau. Memang orang kata Ya betul, dia jaga player dia. last Fernando keluar, kita dapat ambil gambar dengan Fernando lah. Last satu lah, 3 player tu lah. Tapi pengalaman pergi sana, macam personally aku memang man team aku follow, woman team pun aku follow. So bila diorang keluar, aku tahu siapa nama perempuan ni. So yang mana yang reporter yang datang, weh semua aku kenal kan. Yang jenis bertongkat injured pun boleh tegur kan. Kalau aku dapat pergi dah kena dah 2 pick up line aku bagi tu. Apa beza awak dengan matahari? Dah kena dah tu. Ada borang. Okay, so yang nak tahu salah satunya, biasa aku bila dengar fans keluar negeri ni, aku nak tahu suasana dalam stadium tu, vibe dia macam mana? Memang berbeza ke berbeza dengan gila, Malaysia atmosphere memang gila. Orang cakap kita duduk sebelah tu memang fan away time tu. Time tu memang away fan ada sebelah. Kita duduk dekat atas dekat. Ni sebelah Legend Suit. kerusi sebelah ni. Ha? Dia border dia kita pagar belah je? atas. Ada pagar border? Time tu kita dapat duduk kat Legend Suit. Kat belah atas. Okay, so bawah tu kita dah nampak. Yalah. So atas tempat makan, bila habis makan tu kita boleh turun dekat seat lah. So sebelah memang away fan je. Memang 90 minit dia, menyanyi lah. 90 minit menyanyi. So kat sana dia punya vibe dia dengan Asia punya vibe macam lain lah kan. Kalau macam diorang dapat corner, diorang bersorak. Macam kita dapat corner, kita risau ni. Tapi diorang bersorak. Macam tu. Lain. Salah satu yang aku suka bila fan luar ni kan, diorang boleh buat unique chant untuk setiap pemain tau. Betul. Yes, betul. Diorang KDB Okay, KDB macam mana? KDB dah lupa lah kan. Tapi kalau Yaya Toure tu memang Ya Toure itu popular tu. Oh, itu maksudnya popular. zaman Yaya Toure ada. Oh, Pellegrini maksud Yaya Pellegrini, Toure. yes. Yaya Toure masih pemain utama lah maksud Yes, kan. yes. Alright. So bila dah cakap pasal Yaya Toure, ada kes pasal Yaya Toure kan? Betul. Kenapa? Sebab Pendapat lah. Betul ke ataupun tidak dakwaan ada setengah media ni mengatakan Bomo Afrika. yang itu Seluruh Bomo Afrika. Abang dia keluar statement. Yes. Apa yang Pep Guardiola buat dekat Yaya Toure ni menyebabkan seluruh bomo Afrika macam curse, macam takkan menang UCL. Oh, bagi Rasa buat benda tu African macam make curse. sense tak? Itu tak boleh cakap apa lah kan. Tahu keagamaan ni kan. Bagi kita macam tak patut juga lah benda-benda tu. Media kadang dia saja nak hype Lebih-lebih kan. Hype. Kadang kita tak tahu Pep saja ke tak nak menang dulu. Dia nak duduk lagi kat situ kan. Betul. Kalau semua dah dapat pun nanti tak ada benda nak kejar. Tak ada benda nak kejar nanti. Macam yang menang baru ni kan. Dia pun cakap dia punya teammate memang dia boleh kata legend lah kan. Dia tak nak macam Aguero. Dia nak semua teammate dia bekerja macam tu. Dia bila cakap pasal UCL tu, aku ada baca lah. Ini antara respon daripada fan City juga. Dia kata dia kecewa bila perlawanan penting-penting ni kadang Guardiola ni macam overthink. Terlebih taktikal pula. Betul. Jadi memakan diri kadang-kadang. Betul. Contoh macam yang Real Madrid tu last minute tu dia dah keluarkan dah yang best-best dah. Yes, betul. So pendapat macam kau sendiri Kal, kau benda ni kau rasa macam mana? Pep perlu belajar relax sikit ke apa? Dia perlu belajar relax juga. Macam yang game yang last final tu pun kita nampak kan. Oh, sepatutnya kita boleh main dulu. Jangan terlalu macam nak mengejar kan. Sebab kita leading. So tengok dia main tepi-tepi padang kan. Nampaklah dia punya berbanding masa lawan Real Madrid, dah tahu kita dah leading, dia main defensif. Susahlah. Walaupun kita tahu kita boleh position ball tu lagi kita ni, dia still lagi nak defensif. Semua player utama dia keluarkan. Kita rasa macam terkejut lah. Itulah sebab kita baca juga respon daripada fan City. Dia kata dia macam mengaku lah, game tu kesalahan kami sendiri dia orang kata. Betul. Melepaskan 2 gol awal So kalau ikutlah era-era Mark Hughes, Pellegrini, Pep Guardiola, tahun mana yang rasa paling best jadi fan City tu? Tahun yang mana? Tahun yang second Pep pegang lah saya rasa. Second Pep pegang tu. Sebab saya rasa City menang tu, kira gameplay memang cantik. Tengok pun menangis lah orang kata kan? Seronok Orang kata masa Mancini punya tu pun seronok gameplay dia. Dia dah start macam tu. So Pep cuma boleh tukar sikit lah dia punya ni kan. Ada tak player-player yang Carl sendiri tengok kan, favourite daripada zaman kita ambil lah daripada Mark Hughes sampai sekarang? Ada tak
favourite player yang kalau dia setiap maksudnya akan diingat lah sampai bila-bila. Tu dah tentu Aguero lah. Dah tentu Aguero. Kalau pilih satu player all time favourite memang masih Aguero. masih Aguero lah. Dia punya ikonik pula Aguero. Yes. Sebab Aguero kalau masuk lawan Chelsea akan ni risau dah. Dia akan skor lah. Tapi ada rasa sedih tak bila final season Aguero tu dah macam dah tak main sangat kan, sampai dia pun dah decide nak keluar. Masa tu rasa macam tak adil lah layanan untuk dia. Bagi aku profesional lah. Pep buat macam tu sebab dia nampak lagipun Aguero seorang yang profesional. Dia tak ada jenis macam nak dendam main Emotional ke apa dia tak ada, emotional tak ada. Dia just okay, walaupun dia dah menang last pun orang buat penghargaan kat dia still dia boleh ni. Cuma itulah satu janji dia nak menang Champions League tu yang tak tercapai lah. Mungkin dia menangkan Champions League, dia coach agaknya kot. Tak percaya kan. Okay, dia salah satu macam you cakap tadi lah, rivalry bestnya City ni rivalry dengan Manchester. Dia Manchester mesti ada magic moment kan. Lawanan derby yang mana paling best? Yang Kal rasa lah susah nak lupa lah. Lawanan derby yang tu lah 6-1 lah. 6-1 lah. Lepas tu itu rasa derby, puas habis lah. tu memang puas habis lah. Sebab yalah zaman tu Alex Ferguson kan, kita tahulah macam mana dia punya cara kan. Sampai zaman sekarang derby dah agak lembut lah orang kata, dah tak macam dulu. Dulu keras, sekarang dah tak fight. Dia macam Lap air mata kau. Sekarang macam kalau kita tackle jatuh, dia orang macam boleh tolong angkat peluk-peluk. Dulu kalau dah gaduh terus tackle memang bagi betul. Betul. Dulu zaman kalau sebelum 2010 ataupun 7-8 tahun lepas lah kan, derby rivalries tu memang keras. Even aku ingat dulu Arsenal dengan MU dekat bilik persalinan tu tak boleh nak pandang pun. Turun ke padang pun dah gaduh. Itu sebenarnya vibe derby tau. Betul. Tapi sekarang dah boleh dalam padang save tolong angkat kan. Alamak. Apa ni? Betul. Lepas game baik-baik lah balik kan atas padang. Tapi aku tahu macam kau derby terbaik mesti yang Rooney bicycle kick tu kan. Itu best. Itu finishing yang aku takkan lupa lah. Ikonik. Sama macam Aguero skor lawan QPR tu last minute tu. Ikonik. Secara tak langsung kau kantoi kan yang kau Manchester merah ni. Ambil tahu. Ambil tahu benda-benda yang kata ni kan naik. Okey. Aku nak tanya soalan yang agak sensitif juga lah. Okey. Sebab patutnya aku tanya awal tadi, tapi aku bagi kau happy dulu. Apa kau nak jawab kalau orang kata fans Manchester City ni memang glory hunter punya orang? Apa nak cakap? Dia personally dia kena ni lah, jumpa orang tu dia akan cakap lah. Kalau personally bagi aku, nak kata aku glory hunter tak juga kan. Sebab aku dulu pun sebelum City, era budak-budak memang Chelsea kan. Kita tak tahu apa-apa lagi. Rumah pun tak ada restoran tengok bola kan. Since Chelsea menang Champions League yang first tu pun, aku pun memang dah orang kata berbelah bagi dah time tu. Memang dah orang kata memang lebih more fokus kat City lah kan. Walaupun kita tengok game Chelsea, kita tengok game City. Walaupun kita tahu zaman-zaman Mourinho time tu, tactical dia kau gol lah macam mana pun janji menang. Satu gol ke janji menang. Taktikal dia tak nampak lah masa tu kat Lala Chelsea tu. So aku dah fokus kat City lah time tu. Tapi kalau orang kata kau City glory hunter, kau ada rasa terguris tak? Sikit macam dah lali. Benda tu dah lali. Itu yang aku cakap, perjuangan kita tak sama. Kau cerita sejarah, kita buat sejarah sekarang ni. Tapi sebenarnya actually kalau macam orang sebaya-baya aku lah, generasi aku 90-an kita mula nak kena tengok bola. Apa yang kita ada dekat Malaysia, dia tunjuk MU Liverpool, Liverpool. Itu pun ada kadang-kadang. So bila dah 2000 ada Astro baru kita kenal Arsenal main macam ni, Chelsea main macam ni. Sebenarnya itu baru kita nampak kita punya passion tu kat team mana tau. So jangan cakap City lah, jangan cakap Chelsea lah. Actually ada juga fan Liverpool yang baru keluar lepas Salah masuk ni. Lepas zaman Klopp ni baru ada yang mengaku Chelsea, mengaku Liverpool. Dan ada juga fan MU yang aku rasa sekarang ni malu nak pakai baju MU. Tu nak kata apa? Kan. Dia benda minat kan. Kita raikan bola ni pun entertainment je kan. Tak payah kadang-kadang kat Facebook tu sampai monyet keluar perkataan-perkataan yang tak patut kan. Relax lah, akulah. Macam beberapa musim lepas kan, aku bawa Radi join Manchester City. Walaupun aku tahu dia ni memang Liverpool fan daripada budak-budak kan. Sebab yes, dia sini cakap aku, Radi ni dia daripada kecil memang Liverpool.
Kan? Sampai masa time Raheem Sterling masuk City, aku invite dia, jom bang jadi selebriti untuk Man City. Dia on. Dia cakap ni entertainment je bro. Kan berapa kita nak ni sangat kan. Jadi yang penting ukuah kita jaga tu je. Yang minat tetap minat lah. Yes, kan? betul. Macam aku ada team aku sendiri yang aku minat, Crystal Palace. So sampai bila sampai bila pun Crystal Palace. Macam tak logik lah kan. Okay, apa yang kau simpan? Note kau ni, apa yang kau nak tanya? Tak. Ni berkenaan yang rumours terbaru lah pasal pemindahan player yang keluar masuk, yang akan keluar katanya yang akan masuk. Macam sekarang ni kita dah confirm Haaland dah masuk. Haaland, yes. Mungkin pagi ni welcome pun. Sebab semalam pun dah settle. Dah sampai kan? Dah sampai lah. Ada pengumuman lah mungkin lah. Mungkin pagi itu ni. Itu antara berita macam Haaland ni, macam aku sendiri aku dengar, Haaland masuk. Gila lah. Sebelum ni sebab kita rumours kata dia masuk Real Madrid ataupun Barcelona. Banyak tim nak ambil lah kan. Tapi bila dia masuk City ni dan masuk ke dalam liga paling kompetitif di dunia ni kan. Jadi aku macam gila lah. So apa expectation terhadap Haaland? expectation Maybe memang. UCL for City next season? Yes, mungkin lah sebab nampak gameplay City ni kita tak ada striker je. Walaupun tak ada striker kita menang juga season ni. Betul. Itu yang orang kata Pep cubalah untuk dapatkan striker walaupun last season memang kita nak Ken. Tapi tak dapat. So dapat pula Grealish kan. Grealish pun sekarang ni rasanya dia flop ke tak? dia bukan flop. Style Pep ni player yang baru masuk dia akan Dia utilize, dia guna akan, banyak tempat kan. dia akan form selalunya Second season. Macam Gundo, macam Bernardo Silva, dia macam tu. Dia akan bergilir lah. Tapi kalau kata City hanya perlukan seorang striker untuk at least dapat UCL, Haaland tu orang yang betul ke? Sebab sebelum ni kalau dia target Kane, pada aku tu target yang betul. Sebab Kane of course proven dekat EPL. Yes, betul. Haaland tak tahu macam mana gaya permainan dia yang nak pegang bola lama kadang. Orang dia tak suka orang masuk cepat kan, dia agak struggle kat situ. So dengan EPL dia boleh pegang pergi ke tak? Rasanya dia boleh Sesuai tak? Adapt tak dengan permainan Guardiola punya gameplay ni? Rasanya memang boleh lah. Sebab sekarang ni kita banyak yang main crossing masuk ke dalam tapi tak ada orang yang boleh deliver. Tapi kalau tengok daripada gameplay Haaland dekat Dortmund memang macam tu juga kan. Dia jenis collect bukan jenis tunggu. Macam Jesus pun dia jenis collect. Dia tak jenis tunggu tapi dia punya bukan right way, dia apa? Orang kata tempat yang betul lah. Kalau dia pass 9 pun tak selalu menjadi kan. Sebab Pep letak dia dekat kanan baru jadi. Dia banyak crossing kan. Kalau dia tak striker memang akan kurangnya dia. Tapi actually niat asal bawa Jesus tu successor nak gantilah tempat Aguero kan. Betul. Tapi dia start main tepi, main false 9 kan. So masa tu walaupun City masih juara lah last season, tapi start season ni nampak tak ada striker tu. Sebagai fan risau tak? Bila Kane pun tak dapat masuk, masa tu ada kerisauan tak? Betul. Kita orang nampak juga bila time bola tu tak deliver, kita rasa macam wah, Pep dah berjaya bawa sampai tahap yang apa ke depan lah. Tapi tak ada siapa nak deliver goal. Tu yang kita rasa macam perlu ada seorang striker. Tu yang Pep dapatkan Alvarez kan, dapatkan Haaland. Tu yang maknanya pembelian Haaland ni memang pembelian tepat lah. Sebab dia mungkin dia nak ikuti jejak langkah ayah dia kan, daripada dulu. Yalah, pernah bermain untuk City kan. Okey. Dia City satu lagi, dia player come and go lah. Ramai yang datang keluar. Siapa yang kau rasa personally lah, kau rasa sedih dia ni belah ataupun dia tak makan dia dalam sepanjang Soko City, siapa yang paling sedih? David Silva lah. Dia tak, saya rasa David Silva lah. Sebab cara dia keluar tu memang zaman PKP kan, MCO. So dia keluar tak ada sempat bagi appreciation yang betul. Sebab dia adalah ikon. Dia memang ikon. Orang akan mostly popular cakap Sergio Aguero nombor 1 lah. Tapi ramai juga yang mengatakan sebenarnya engine dia orang tu David Silva kan. Betul. Tapi pada aku lah, yang bukan fan City, memang David Silva ni memang punca antara nadi kejayaan lah. Betul. Okey. Tapi tak sedih ke masa Balotelli tinggalkan? Balotelli. Dia kira macam mana? Balotelli pernah nak pakai assist dia tu buat kemenangan. Itu jasa tak akan lupa. Sampai sekarang pun lepas dia City menang, dia still upload gambar dia menang, Milan menang kan. Dia menang, City menang, Milan menang. Orang kata macam dia still lagi dalam nadi tu lah. Tapi Kal rasa memang Pep akan dapat deliver UCL juga satu hari nanti. Dia dah baru extend kontrak. Bila? Agak-agak bila?
Tak, next 2 years. Kita still tunggulah. Kita still akan tunggu juga. Percaya juga kita akan. Tapi rasanya tak jadi mustahil kot. Sebab kalau kita tengok 2-3 musim lepas pun dia dah bawa City tu sampai ke semi, sampai ke final. Tapi tak ada luck lah kan. Betul. Yes. Dia salah satu excitement bila tengok bola ni ialah kita nervous dengan result tau. Kalau contohlah kau sekarang penyokong MU, kau tak tahu kau boleh menang ke kalah. Penyokong Arsenal, kau tak tahu kau boleh menang ke kalah. Tapi kalau fan City mungkin Liverpool dah tahulah mesti menang lah ni, mesti menang ni. Jadi tak, benda tu tak merosakkan rasa excitement ke? Dah tahu akan menang ya? Tak juga. Kadang-kadang tim yang kita jangka menang tu yang seri. Ada kejutan lah. Ada kejutan lah. Nervous juga ke? Ha? Tapi Nervous lah. Season ni boleh tahu menang lah. Macam lawan Crystal Palace kan. Kita tahu boleh menang Crystal Palace. kan. Tapi bila kita tengok siapa coach dia? Patrick Vieira. Daripada mana dulu? Daripada City juga. Orang Pernah kata main City lah, pernah dia manage untuk club ni kan, apa youth kan. So orang kata macam ais, takkan nak bagi dia menang pula kan. Tapi bagi dia menang dua game home away. Dekat. Betul. Kalau macam prediction untuk next season, dah banyak tim sekarang kat EPL ni dah bukan top 4, bukan big 6, dan kemungkinan Newcastle pun dah ada duit besar kan. Betul. Dah bertambah saingan. Rasa untuk City kekalkan kejuaraan makin susah. Macam mana agak-agak ramalan untuk Saingan season makin depan? tinggi ke? Itulah kita punya tactical tu, kira Pep kena ada buat kelainan lah. Sebab EPL ni senang orang baca. Tactical senang orang baca. Macam Liverpool pun tengok, dia punya press, dia punya position dia pun, orang kata season ni pun tau, dia tak kalah tapi dia seri. Dia kalah sekali je kan, tak silap season ni. Okay. So kena tukar lah. City ni dia ada kekuatan keuangan lah. Dia boleh beli siapa je yang dia nak kan. Contoh macam tu. Kal, bagi 3 nama yang kau rasa wishlist, kau teringin nak dia main untuk City. Duit kat tangan kau ni, kau nak beli siapa? Kalau 3 orang boleh beli. 3 orang Yang rasa daripada zaman dulu ke atau sekarang, kalau yang ini ada duit dah, aku nak beli dia ni. Tapi nampak kan kalau orang fikir, dia akan fikir cari yang top scorer ke. Kau lah, kau personal kau yang kau punya suka. Personal lah. Kena ada seorang DNA daripada Asia lah. Macam Heung-min Son. Heung-min Son tu kena ada. Marketing Asia ni dia kena jaga juga kan. Besar. Dia kena orang kata buat macam MU, tengok MU cari Pak Jin-sung kan. Dia cari apa orang kata Asia punya player. Tapi actually dulu dia dah almost dapat Asia bila Taksin pegang kan. Yes. Dan 3 orang player Thailand pun pernah dibawa ke akademi, yes. Tapi Taksin ada masalah politik kat situ, lala dia pun tak dapat continue. Cuma aku nak bagi satu pendapat share lah. Mungkin kau sebagai fan City kau tak terima lah, tapi peduli apa aku. Sebab kan player terbaik kan KDB kan season ni. Cuma kalau aku personal, aku lebih cenderung untuk katakan Son lah player terbaik Liga. Bukan apa, sebab KDB memang dilengkapi dengan tim yang bagus, manager yang bagus. Macam Son, dia berhadapan struggle dengan tukar manager beberapa kali, dengan teammate yang tak konsisten, dia boleh dapat kosong emas. So aku macam prefer Tak ada penalti. Son tanpa penalti. Yes, betul. Macam tu lah. Itu je, tak ada apa, pendapat peribadi lah. Okay, lagi wishlist apa? Wishlist kalau boleh tadi memang aku minta Ronaldo juga masuk dalam tu. Itu dah masa rumah tu. Masa rumah Masa tu macam excited tak? Memang berharap lah sebab Messi dah gagal kan. Takkan Ronaldo dah gagal kan. Tapi gagal juga kan. Terkejut tak bila dia pergi ke sebelah? Saya rasa tu memang mainan dia juga sebenarnya. Mainan dia juga. Tapi yelah, masa dengan rumah siapa tu je yang boleh bayar gaji dia selain MU kan. Betul lah. City layak lah. City mampu. Memang mampu, tapi rasa permainan dia lah. Okay, yang ketiga? Yang ketiga kalau dulu mungkin Thierry Henry lah. Henry lah. Sebab aku memang ni lah. Memang ni lah. Thierry Henry dia bukan apa. Arsenal dulu macam bertuah bila Thierry Henry, sebab kalaupun teammate main tak bagus, dia boleh buat gol sendiri. Dia trademark gol dia macam mana kan. Masa yang dia main kat mana yang cuti sekejap, dia back Arsenal main main kat New York Red Bull kan. Datang berapa minggu je main sekejap kan. Time tu boleh score ikut trademark yang macam dulu dia buat. Aku beli jersey tu. Aku beli jersey tu sebab aku minat dia tu. Sebab Thierry Henry. Aku actually pun aku suka orang bila dengan fan yang macam ni tau. Dia bukanlah terlalu taksub sampai tim lain kita kena kutuk tak. Contoh macam aku City datang Malaysia, Liverpool datang Malaysia, Chelsea datang Malaysia, MU datang Malaysia, semua aku tengok. Sebab aku suka raikan bola tu seronok. Aku suka.
Dan masa yang City datang Malaysia, masa tu Azamuddin Akil skor. 3-1 City menang. Alright, tak apalah cerita tu lah. Okay, rumours pula player-player penting akan meninggalkan City. So apa reaction sebagai fan? Jesus nak keluar, Sterling nak keluar, Fernandinho bersara lah kan. Gundo pun kata ada nak keluar. Apa reaksi sebagai fans? Itu tak ada apa. Itu dia punya apa? Orang kata rezeki dia macam mana tu nak cari makan kan. Mungkin player tu dia nak bermain, dia nak cari tim yang boleh bermain dan dapatkan minit lah. Tapi kalau macam Carl sendiri nak lepaskan tak player-player yang aku sebut tadi? Macam Gundo aku takkan lepaskan lah. Dia memang orang kata dia dah terbukti dia masuk hari tu betul-betul change the game tu. Sebab aku follow Gundo dari Dortmund dulu. Aku memang follow dari Dortmund dulu. Memang best. Dia pemilihan pertama Pep. Betul, pemilihan pertama. Suka Pep nak ni kan. Kalau macam Raheem Sterling nak keluar, memang fan City aku rasa memang alu-alu kan. Kenapa? Tapi awal season bukan Sterling dapat lebih dapat peluang kan? Betul. Tapi itulah. Kenapa? Dia kebanyakan buat game tu jadi macam tak seronok lah. Macam dia tak ada ketahanan lah. Macam body tega sikit gulik lah. Jatuh kan. Kadang-kadang kita yang tengok bola ni kita nak macam enjoy game kan. Tapi bila tengok macam tu kita jadi macam wah, letih jugalah tengok bola kalau dia ada. Dia spoilkan gameplay ke apa? Dia waktu kita perlu ada gol, dia akan buat benda yang macam dia tak boleh deliver time penting satu lah. Macam Jesus? Macam Jesus, aku still nak Jesus ada lagi dalam team lah. Personally. Rumours kuat kata Jesus nak ke Arsenal ni. Betul lah. Sebab Spurs pun nak masuk ni. Spurs nak minat. Sebab Arteta dia dari dalam tu juga kan. Sebelum dia rumours nak Jesus, dia nak Sterling. So mungkin lah tak dapat Rahim, dia nak Jesus. Dua tu je. Macam Pep dululah. Dah pernah bekerja dengan dia pun lagi pun kan dulu. Aku nak Coutinho. Tak dapat Coutinho, Raheem Sterling. Dulu macam tu lah still. So macam sekarang ni ada rumours player-player baru nak masuk kan. Macam apa? Cucurella dengan lagi seorang siapa? Calvin Phillips. Yes. So adakah kalau benar lah rumours ni dan diorang akan sign masuk ke City, adakah itu pembelian yang penting untuk menggantikan contoh Fernandinho? Contoh player yang nak keluar ni. Penting. Kita kalau ikutkan gameplay Pep ni, dia perlukan enjin tengah macam Rodri untuk buka game. Kalau tak ada diorang memang susah lah. Fernandinho pun dah berumur kan. Kalau kita tengok game tadi pun nampak sangat dia punya letih dia. So kalau ada Calvin Phillips atau apa Cucurella dia untuk backup fullback. Tapi Calvin Phillips pada aku dia calon yang tepat juga. Aku percaya dia boleh stabilkan barisan City kalau Calvin Phillips tu. Sebab dia ada energi yang masih hebat. Dia pun tengah ada motivation yang tinggi kan. Bagi aku dapat Phillips ataupun Rice pun dua tu dapat solid. And memang City solid je pun yang mampu bayar. Yes. Tapi kalau kota English tu kita tahulah harga dia macam mana kan. Itu yang masalah tu. Tengok Jack Grealish ni harga pun kita dah rasa macam wah. Itu pun tak semua game dia main tu. Betul. Okey, 2-3 hari ni hangat diperkatakan dia isu kontroversi kat tiba-tiba pula Pakcik Rooney buat statement. Dia kata kalau ikut balik 2009 punya kemenangan tu macam ada konspirasi antara QPR dengan City. Adakah patut member dah score, QPR kick off, bagi bola bagi kat keeper. Macam dah plan. Rooney cakap macam tu. So as a fan, itu bola sepak bro kan. Itu bola sepak bro ni. Dah kalah cakap macam tu lah. Cakap macam tu kan. Tengok apa Rokin lah sekarang pun macam mana kan. Still marah pun sekarang dah lembik kena dengan Micha. Tapi habis kan kena throw macam lah. Relax je dia dah. Macam Gary Neville dulu zaman dia fanatik, dia rival dengan Arsenal tau. Sampai sekarang dia kutuk Arsenal je. Dia tak berani nak sentuh lah. Tim-tim lain dia takkan berani sentuh. Alright, so itu antara kontroversi-kontroversi baru. Ada apa lagi yang kau dapat? Oh, tak ada. Ni semua yang tadi transfer rumours semua dah okey. Okay, so perancangan untuk klub ni sendiri, nak macam ada tak plan macam nak besarkan ahli ataupun nak buat kali ni tour yang lebih besar ke, nak buat gathering dengan Asia Tenggara, ada plan-plan macam tu tak? Biasa macam aku kalau trophy tour ni datang Asia, aku akan invite lah siapa-siapa nak pergi Indonesia, Singapura, kita akan pergilah untuk join dengan diorang kat sana kan. Sebab diorang memang kalau last time memang
sebelum PKP tiap-tiap tahun aku akan fly pergi Jakarta. Oh. Dia punya vibe dia dekat sana, fans memang orang kata besar Man City dekat sana. Sebab tu lah kita orang cuba nak besar kat sini supaya pihak-pihak daripada OAC supporters club sana akan datang Malaysia buat dekat sini juga kan. Kita rasa benda-benda tu paling penting lah. So rasa-rasa kalau macam ada lah yang tengok ni yang berminat nak join, nak daftar jadi ahli, apa yang diorang perlu buat? Kena join dekat kita orang punya fanpage kita, Manchester City Supporters Club of Malaysia. PM dekat situ, kita akan masukkan dalam grup. Sebab grup kita orang tu grup secret. Tak seorang boleh tahu dalam tu kan. Kalau buka pun takkan jumpa. Kita yang akan invite masuk ke dalam grup tu. Sebab kita tapis lah untuk orang yang ni kan. Keharmonian juga kan tu. Okay, itu ada cakap dengan Presiden baru juga. Dia kata, saya sajalah tanya usik je mula-mula. Dia kata, kalau you all buat viewing party, macam ada geng Liverpool ke geng Arsenal nak datang lepak sekali boleh ke? Dia kata, okay, alu-alu kan. Macam mana pun tetap berkawan, dia kata. So, betul. Kalau macam sekarang ni, dia memang ada sokong kelab lain. Tapi nak join aktiviti macam nak lepak sekali, macam Carl sendiri pandang benda tu macam mana? Ke tak best? Janganlah budak Liverpool sana. Kita memang welcome lah kalau macam story Aston Villa pun join kita, ada juga 2 orang fan tu kan. Masuk final game tu fan Aston Villa datang. So welcome dia orang lah. Welcome dia orang. So story pun masa time kita game dengan Liverpool pun kita datang tempat dia orang, port dia orang kan. Kita rasa ya benda ni bola sepak kan. Betul. Kalau United macam mana? United dulu kita selalu buat juga dengan orang kan. Jiran dengan jiran tak baik tu biasalah. Ada bulan puasa pun kita orang pergi buat jamuan buka puasa dengan diorang, dengan Arsenal punya ni. Maknanya rivalry tu hanya pada game saja. Tapi luar daripada tu dah masih ada kawan kan. Yes, connection tu kuat. Dalam klub ni sekarang siapa yang kira orang-orang yang ternama yang datang support ada? Maksudnya ada nama lah yang orang boleh kenal. Sebab kalau ikut macam poster tu ada nampak macam Khairul Fahmi semua ada situ kan? Khairul Fahmi ada tapi still belum buat lagi event dengan diorang kan. Dia pun busy kan. So far biasa kalau macam event Radi lah akan datang tengok kan. Lepas tu macam Abang Jali School of Flower kan. Ada tak macam nak buat contohlah maybe lah akan datang ke kalau ada game panas-panas ni macam contoh final UCL ke ataupun game derby ke, nak buat ke tempat-tempat yang contoh nak buat ke negeri ke lain. So fan-fan City yang daripada negeri lain tu sekarang kan biasa kumpul semua kat Kelang Beli kan. Betul. Dulu kita pernah buat. Kita buat Malam Raya Haji. Malam tu game lawan West Ham tak silap. Malam Raya Haji kita buat event dekat Muar. Kita buat event kat Muar Malam Raya Haji tu. Radi pun ada. So event sebelum tu kita buat nyanyian, basking, Radi pun nyanyi. Lepas tu kita tengok game. Besok raya. Tapi memang sambutan dia ramai juga. Kita buat kat rooftop kan. Aku tertarik benda ni sebab korang bersatu sebab bola. Tapi kau hidup luar lebih besar daripada bola tu. Yes, kan? Maksudnya kau raikan benda yang selain bola. Walaupun disatukan sebab bola, tapi banyak benda sebenarnya yang boleh dikongsi. Beraya, jalan, buat kebajikan. Aku rasa boleh jadikan contoh jugalah fans club lain kalau nak buat aktiviti kan. Alright. Harapan untuk Manchester City Supporters Club Malaysia ni, harapan untuk klub ni dalam mungkin masa depan ni 2-3 tahun ke depan. Macam harapan firstly kalau aku akan cuba memperbesarkan lagi untuk ramaikan lagi ahli fanbase tu. Kita akan collect data untuk buat event kan. Diorang boleh datang join kita. So macam-macam lah sebab kita rangka memang dah banyak ni. Kita orang akan buat aktiviti derma darah, orang kata kan. Sambutan dengan buka puasa. Derma darah keluar biru ke merah? Itu kalau dicampurkan dengan air kuning jadi merah kan. So bagi aku memang kita cuba untuk besarkan fanbase sebab kita nampak macam fan club lain ada buat dinner. Kita pun cuba nak buat dinner, makan malam untuk aktiviti kebajikan. Aktiviti kebajikan pun memang selalu kita buat. Macam-macam kita dah rangka. So kita dapat bawa orang kata trofi tu datang sini kan. Diorang buat trofi tour tu datang sini. Ada player diorang Man City datang sini.
kira celebrate dengan kita pun, aku rasa benda tu dah boleh nampak lah kita punya fanbase dekat Malaysia ni kuat lah. Sebab diorang akan bawa Indonesia kan. Kita rasa macam kita pun ada fan, kita pun perlu juga kan. Macam dulu pergi sana, pergi jumpa Paul Dikoff kan, dia punya legend. Paul Dikoff tu yang rasa macam kita kena buat dekat Malaysia macam ni. Sebab diorang banyak bagi input-input dekat itulah, macam kita buat fanbase, cari solid ni management kan. Wow, itu cita-cita lah Carl selaku Vice President. Masa pergi sana pun aku memang dah niat lah, dekat balik Malaysia aku akan bawa budak-budak ni. Fan City kena tolong ni. Yes. Ada perancangan, Support. kalau tak ada support pun tak jadi Support. juga. So Yes. last lah, kena tanya sekali lagi, ni dah tanya tadi, sekali lagi, kiranya memang Fan City yang hardcore ni, kalau orang kata Glory Hunter tu dah tak terjejas lah, dah okey lah, dah lali. Memang dah lali lah. Benda bola ya bro. Yes, Kita bola. enjoy. Okay. So itu saja kita punya podcast kali ini. Kita dapat dengar pengalaman, kenangan ataupun Ada apa part two aktiviti. Ada part tu, kalau Ada ada part two. permintaan part tu, kita try cari awet pula. Berada yang naik motor tadi, Sungai Petani. Yes. So, kalau dia boleh, kita nak bawa dia datang sini. Yes. Respect bro. Tergempak, Okay, so download apps terbaru Harimau Malaya. Subscribe YouTube channel kami. Jangan tengok tapi tak subscribe. Kita nak kejar 100k sebelum hujung tahun. Boleh tak support? Dan juga follow semua social media. Ada IG, Twitter, Facebook, TikTok. Semua kita ada. Sama ada. Semua subscribe, semua follow. Okay, jumpa Follow. lagi di Harimau Malaya untuk next content. Assalamualaikum. Bye-bye. Piala. Champione, champione, ole ole ole.